Assalamualaikum dan selamat petang. Dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh komen di bawah. Okey, ada. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Okey. So hari ni macam yang kita tulis dekat kita punya caption tu, hari kita akan mengupas sikit berkenaan kecederaan saraf tunjang ataupun kalau saintifiknya dia dikenali sebagai spinal cord injury, ataupun kalau macam layman maksudnya orang biasa tahu pasal lumpuh. Dia kata lumpuh, so ini kita nak kupakan sedikit macam mana lumpuh tu boleh terjadi. Okay, first kita terangkan sikit apa tu saraf tunjang. Saraf tunjang tu adalah saraf yang paling besar dalam tubuh badan kita dan juga dia merupakan sebahagian daripada sistem saraf. Okay, so dia punya tugas, dia akan bawa mesej daripada otak dan juga kepada anggota badan untuk melakukan pergerakan, untuk memberi impuls sensori, iaitu rasa panas, rasa sejuk, rasa sakit, dan juga dia akan mengawal aktiviti yang luar kawalan kita. Contohnya macam kita punya tekanan darah, peluh, macam tu. So dia punya location dia terletak di, ini tulang belakang kan? Dia di dalam tulang belakang ni. So dia akan daripada kita punya tengkuk ni sampai ke bawah. Okay, tu saraf, tu sistem tunjang sarafnya lah. Okay, so next kita teruskan kepada macam mana boleh berlaku lumpuh. Bila berlaku lumpuh, dia berlaku kecederaan kepada saraf tunjang tu sendiri. So saraf tunjang ni dia akan terjadi apabila kerosakan ataupun luka pada saraf yang terletak di dalam saluran tulang belakang yang akan menyebabkan kehilangan fungsi seperti fungsi pergerakan dan juga fungsi sensori, iaitu dia rasa, macam saya cakap tadi, dia rasa panas, sejuk dan sakit. Okey. So macam mana boleh terjadi? Dia boleh terjadi disebabkan oleh dua faktor, iaitu trauma dan juga bukan trauma. So kalau trauma ni biasanya kalau orang accident, kemalangan, kecederaan sukan. Lepas tu kalau macam jatuh, macam orang biasa dengar kalau jatuh daripada tempat yang tinggi, dan juga kalau disebabkan keganasan lah, macam ada yang bergaduh ke menyebabkan injury yang teruk, so dia boleh menyebabkan kecederaan pada saraf tunjang tersebut. Tu first, trauma. Yang kedua, bukan trauma. Bukan trauma ni yang boleh terjadinya contohnya kalau ada kanser, kebanyakannya kalau ada kanser lah, kanser ketumbuhan ataupun osteoporosis, di mana kita punya tulang tu dah tak kuat kan, so dah akan lead to injury kepada kita punya saraf lah, dan juga kepada penyakit-penyakit neurological lain. So itu boleh menyebabkan kita punya kecederaan pada saraf tunjang juga. So bila benda ni terjadi, so akan hilang fungsi saraf. Fungsi saraf yang akan menyebabkan kita membuat pergerakan, kekuatan otot tu, dengan juga organ-organ di bawah aras injury tu. Okay, so kalau dah terjadinya kecederaan ni, dia akan keupayaan mengawal anggota badan tu, dia depends kepada dua faktor. Okay, satu, paras kecederaan tersebut, di mana dekat mana yang dia tercedera. Yang kedua, keterukan kita punya kecederaan tu. So keterukan ni maksudnya dia ada dua. Satu, dia memang lengkap, maksudnya dia punya kecederaan tu lengkap ataupun tidak lengkap. So kalau lengkap ni maksudnya dia memang dah sensori dia punya pergerakan tu yang nak mengawal, dia punya keupayaan nak mengawal pergerakan tu semua dah tak ada. Itu yang tak ada di bawah paras kecederaan. Maksudnya kalau dia cedera kat sini, yang akan terefek, let's say dia cedera kat area sini kan, so yang terefek ni, yang bawah ni semua dah tak ada. Tak ada daya, keupayaan menggerakkan dan juga sensori. Okey, yang kedua, tidak lengkap. So kalau tidak lengkap ni, dia masih ada rasa dan juga masih ada kekuatan. Tapi dia depends dengan orang juga. Ada orang tu kadang-kadang dia boleh gerak,
tapi kadang dia tak rasa. Ada orang tu dia ada rasa tapi dia tak boleh gerakkan. So dia akan lain-lain dengan orang lain-lain. Okay, so kadang-kadang kan kita nampak ada orang yang macam kita panggil lumpuh lah kan. Kalau lumpuh kaki je, ada lumpuh daripada tangan. So apa yang menyebabkan faktor tu ialah aras kecederaan dia. So macam setiap kita punya tulang ni, di mana kalau dia tercedera, dia akan memberi simptom yang berlainan. Maksudnya kalau macam orang yang lumpuh kaki je, biasanya dia akan cedera daripada L sini, daripada lambar. So kalau dia tercedera dekat area sini, so dia tidak akan rasa kaki dia, dan juga dia punya sensori untuk membuang air pun akan tak ada lah. Satu. Kalau lagi tinggi tahap kecederaan, lagi banyak yang tak boleh buat. So let's say kalau dia cedera daripada area sini, so ke bawah sini semua dia tak boleh gerakkan. Tu macam mana kita tentukan macam mana orang tu boleh tak boleh gerakkan. So dia ikut dia punya level kecederaan dia. Okay, next kita bagi pada terapis Nadia. Okay, seterusnya saya akan share sikit pasal komplikasi selepas mendapat kecederaan pada saraf tunjang ni lah. So biasanya kalau komplikasi ni dia akan biasanya disebabkan kecederaan ni dia akan mengubah kita punya fungsi badan lah, sebab kecederaan pada saraf tunjang kan, macam terapi Syairah tadi cakap, dia mungkin akan menyebabkan kelumpuhan, tak boleh gerak tangan, tak boleh gerak kaki. Jadi antara komplikasi yang pesakit dapat daripada kecederaan ni, yang pertama adalah kawal kencing. Pesakit tu sendiri susah untuk mengawal kencing dia. Maksudnya macam bila berlakunya kelumpuhan ni, dia punya kalau contohlah dia berlaku kecederaan pada area lambar, dia akan efek ke bawah, jadi dia punya kawalan kencing dia tak ada lah. Jadi macam pesakit tu nak membuang air tu sukar. Jadi bila dia sukar nak membuang air, jadi mungkin akan berlakunya jangkitan pada salur kencing tu, kita panggil urinary tract infection lah. Lepas tu, dan juga boleh menyebabkan batu karang juga dekat dalam pundi kencing tu sendiri. So yang kedua adalah kawalan bawel, iaitu kawalan pada pergerakan pada usus besar tu. Jadi pesakit tu akan susah nak membuang air besar lah, sebabnya pergerakan pada usus besar tu tiada. Macam itu. And then yang ketiga adalah sensori pada kulit. Sensori pada kulit tu dah hilang. Macam tadi terapi Syairah cakap, dia berlaku pada kecederaan tu, dia akan menyebabkan sensori tu hilang lah. Jadi pesakit tu mungkin tak akan ada rasa. Dia tak rasa panas, dan dia tak akan ada rasa sejuk. Dan kadang-kadang tu macam kita biar pesakit tu dalam kedudukan yang lama pun dia tak rasa pun. Yang dia punya macam contoh dia terbaring lama, dia tak rasa pun dekat bahagian punggung dia tu rasa sakit ke apa, sebab dia terbiar lama. Sebab dia dah kekurangan sensori tu sendiri. So daripada situ macam bahayalah, sebabnya kalau macam biar terbaring lama, dia akan menyebabkan luka tekanan lah, kita panggil pressure sore kat situ. And then seterusnya adalah poor circulation, iaitu sirkulasi darah tu, perjalanan darah tu berkurang. Jadi macam sakit selalu baring, sakit yang lumpuh dia akan terbaring. Jadi dia punya pengaliran darah pada kaki tu akan berkurang, jadi boleh menyebabkan kaki tu membengkak, dan mungkin juga akan menyebabkan adanya darah beku pada salur darah kaki tu sendirilah. Jadi kalau ada darah beku pada salur darah kaki tu, dia akan menyebabkan efek yang lain juga. Dan seterusnya sistem pernafasan terganggu, terutama untuk pesakit yang berlakunya kecederaan pada area leher, iaitu cervical. Sebab daripada leher ni terus ke bawah, dia akan kuranglah dia punya rasa dia kan. So dia akan mengganggu sistem pernafasan lah. Dia akan menyebabkan otot pada bahagian dada dan juga bahagian perut, abdomen tu menjadi lemah. Jadi pesakit susah untuk menarik nafas macam gitu. Dan pesakit pun biasa dia akan, yang lumpuh dia akan terbaring. Jadi bila terbaring tu, graviti tu sendiri akan menekan dada pesakit, jadi dia sukarlah untuk menarik nafas. Kemudian disebabkan baring terlalu lama juga akan menyebabkan pengumpulan kahak. Jadi bila ada kahak tu, pesakit sendiri pun susah untuk tarik nafas dalam. Dan sebabkan otot yang lemah pun, mereka pun susah untuk membuang kahak tu. Seterusnya adalah kehilangan berat badan, dan juga boleh menyebabkan muscle atrophy lah, iaitu otot tu sendiri menjadi kecut. Sebab tak adanya pergerakan, tak adanya mobility. Bila kurangnya mobility, kurangnya pergerakan, dia akan menyebabkan sendi-sendi pesakit tu menjadi ketat lah. Kalau ketat tu okey lagi. Ada kadang-kadang setengah pesakit tu akan menyebabkan sendi dia terus
terus kaku, terus lock, terus tak boleh gerak. Yang tu kita tak nak lah. Seterusnya adalah kesihatan seksual, iaitu biasanya kalau pesakit yang berlaku kecederaan dekat area lambar dan ke bawah, dia akan mengganggulah dia punya kesihatan seksual dia, jadi macam sakit tu susah untuk melakukan hubungan. Jadi dan kesuburan dia pun berkurangan lah macam gitu. And then yang last sekali, kemurungan. Ini biasalah berlaku pada pesakit yang mengalami spinal cord injury ni, sebab ialah bila asalnya kita boleh berjalan, boleh bergerak, melakukan semua benda sendiri, berdikari, tiba-tiba bila berlaku kecederaan kita terus jadi lumpuh, langsung tak boleh bergerak. Kita akan rasa macam kita membebankan keluarga. So pesakit akan dapat kemurungan di situ. So biasa kita akan buat rawatan, biasa lepas daripada kecederaan ni kita akan buat rawatan pemulihan, iaitu rehab. Jadi rehab ni kita akan ajar untuk membantu pesakit tu berdikari dengan keadaan dia sekarang tu. So biasa kalau peringkat pertama ni di hospital, dalam ward tu, doktor dan juga terapis fisioterapi ataupun terapi cara kerja akan jumpalah pesakit tu. Kita akan ajar pesakit tu senaman dan juga penjaga pada pesakit tu untuk diorang adapt bila balik ke rumah. Jadi bila sampai rumah nanti kan diorang tak adalah macam, penjaga tu sendiri pun akan pandai nak menjaga pesakit tu. Sebabnya ialah bila lumpuh kita ada cara untuk transfer pesakit daripada kalau nak dudukkan dia, kalau nak baringkan dia, nak ngiringkan dia, semua ada cara yang tersendiri. So peranan fisioterapi ni adalah untuk membantu pesakit tu mendapat balik keupayaan dia bergerak ke, berjalan ke, dan juga untuk mengawal keseimbangan lah. Lepas tu akan melatih pesakit tu menggunakan kerusi roda, skill untuk dia menggunakan kerusi roda daripada dia baring hinggalah dia duduk dan juga dia bergerak ke sana ke sini macam gitulah. Lepas tu kalau macam sakit yang awal-awal tu, fisio akan mengajar untuk melatih teknik pernafasan lah, teknik untuk membuang kahak, semua tu. So itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa persoalan? So biasanya kalau orang yang dapat sakit ni, maksudnya mengalami kelumpuhan, jangan putus asa. Sebab benda ni, walaupun kita lumpuh, banyak lagi aktiviti yang kita boleh lakukan dengan menggunakan anggota badan lain yang masih boleh berfungsi. Sebab tu pentingnya untuk pergi buat rawatan rehabilitasi. Sebab kat situ kita akan ajar dan kita akan emphasizekan mana otot yang kita nak kena kuatkan, macam mana modifikasi. Sebab kita kalau rehabilitasi ni dia akan work as a team. Maksudnya akan ada cara kerja dan juga fisioterapi lah. Kita akan membantu macam otot tangan yang penting untuk kuatkan, macam mana kalau nak bergerak sendiri atau berpindahkan badan sendiri daripada wheelchair ke katil, wheelchair ke kerusi. Sebenarnya tu ramai je yang boleh buat. So kalau kena SCI ni, so jangan putus asa. Okay. Ada. Okay, so kalau tak ada soalan, kita akan tamatkan live kita di sini. Tapi jika ada soalan di masa akan datang, boleh komen dekat kita punya section komen dan kita akan balas lah dari semasa ke semasa. Jadi bagi sesiapa yang ingin mendapatkan rawatan, selain daripada rawatan lumpuh ke, contoh ada stroke ke, atau sakit pinggang, sakit leher, boleh juga hubungi kami di talian 014-977-7235 atau pergi je dekat FB kami ni, iaitu FB dan IG kami ifitphysio.jb. Jadi kita kat situ kan ada ruangan DM ke apa, DM je kita orang akan balas lah nanti. Okay, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.